Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil muayyidi bi burhanil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan. Yang saya hormati Tuan Pengurusi dan Tuan Kuasa Masjid dan ahli-ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita dapat bermuzakarah semula pada malam ini. Kita sampai kepada muka surat 35, iaitu nombor 63 dia, istinja yang memadai. Istinja bersuci yang memadai. Dia kata di sini, memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu, atau sebiji batu yang bertiga penjuru yang suci dengannya. Maknanya sebiji batu yang bersanding 3 lah, berwujud 3 ya. Itu di antaranya lah ya. Memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau sebiji batu yang bertiga penjuru. 3 penjuru. Itu banyak bertiga penjuru. Bahasa waktu dulu ya. Kitab Mutalaah Batin orang petani mengarang. Dia kata bertiga penjuru. Batu, sebiji batu yang 3 penjuru ya, yang suci dengannya, dengan 3 biji batu atau 3 penjuru itu. Maknanya beristinja ni membersihkan. Istinja ni membersihkan kedua-dua alat kelamin manusia, iaitu kubul dan dubur, dari kekotoran atau cairan. Itu makna istinja ya, membersihkan kubul dan dubur dengan bersuci ya, dan segala kekotoran dan cairan. Itu makna istinja. Makna istinja ini boleh dengan 3 alat. Yang pertama dengan air. Biasalah ya, kalau air ada, dengan air lah. Air itu adalah keutamaannya. Atau kalau air tak ada, boleh dengan 3 biji batu, 3 ketul batu. Batu lah, batu jangan basah lah ya. Atau sebiji batu yang mempunyai 3 penjuru, 3 segi. Yang dengannya, jadi dengan 3 biji batu atau 3 penjuru itu pada tempat istinja, yang nak bersih kata tempat istinja, kumul-kumul itulah, melainkan kesan-kesan yang tertinggal tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air atau tembikar yang halus. Boleh dengan bersuci dengan 3 biji batu atau 1 biji batu yang mempunyai 3 segi di tempat istinja itu ya, di kuburan kubur itu. Kecuali dengan air. Kalau tak boleh nak suci, agak tak berapa bersih, gunakanlah dengan air, keutamaannya ya. Itu di antara istinja yang memadai. Kemudian 64 itu istinja bilangan ganjil. Beristinja dengan 3 biji atau 3 penjurunya adalah wajib. 3 biji batu tu beristinja membersihkan kubur dan dubur itu, dan 3 biji batu, 3 ataupun 3 penjurunya hukumnya adalah wajib. 3 biji batu ya. Walaupun boleh bersuci dengan menggunakan kurang daripada 3 biji atau 3 penjuru batu, wajibnya 3 biji ya, 3 biji batu, 3 ketul batu. Tak boleh kurang lah daripada 3 biji batu dia. Dia kata jadi
Walaupun boleh bersuci dengan menggunakan kurang daripada 3 batu atau 3 penjuru batu, tapi yang wajibnya 3 itulah. Walaupun boleh cuci dengan 2 biji batu, dah bersih lah misalnya, tapi gunakanlah 3 biji. Hukumnya wajib. Yang kedua, jika dengan menggunakan 3 biji atau 3 penjurunya batu tadi tidak menyucikan najis, hendaklah ditambah penggunaan bilangan batu itu sehingga suci. Boleh lebih daripada 3. Tambah, kalau tak suci lagi lah, boleh gunakan 3 biji batu, lebih daripada 3 biji batu. Tetapi ada tetapinya tetapi sunat diganjilkan bilangan seperti jika telah suci dengan 4 biji batu, sunat ditambah 5 biji batu. Sunatnya diganjilkan. 2, 3, 5, 7 misalnya. Kalau 4 dah ada suci dah, tambah lagi 1. Itu dapat hukum sunatnya. Itulah sembahyang jenazah sunatnya buat 3 saf, 5 saf, 7 saf tak digalakkan buat 2 saf, 4 saf, 6 saf. Itulah kata ada Sunat ditambah menjadi 5 biji batu. Jika telah suci dengan bilangan yang ganjil itu bagi penggunaannya, jadilah sunat ditambah lagi. Kok dah tambah dah 5 dah. Dengan 5 biji batu tu dah elok dah bersihnya, susah ditambah lagi. Itu dia antara. Yang ketiga, yang afdalnya. Afdal maknanya lebih baik. Yang lebih baiknya beristinja ialah dengan menggunakan batu, kemudian diikuti dengan air, sama ada buang air kecil atau buang air besar. Yang afdalnya suci dulu dengan batu, jumpa air sekarang buat suci balik dengan air. Yang afdal lebih baiknya lah Yang keempat, jika dikenaki menggunakan salah satu daripada alat yang boleh digunakan untuk beristinja, menggunakan air adalah lebih afdal. Kalau batu ada, benda-benda yang lain ada tapi air ada, air itu diutamakan lebih afdal, lebih baik, kerana ia dapat menghilangkan ain najis dan bekas-bekasnya. Ain najis dia mana dia? Benda najis tu. Aku kuning je kau, hitam je kau. Tu ainnya lah Ain, benda najis tu. Roh, zat najis tu. Tu ain najis lah. Dan bekas-bekasnya, kesan-kesannya. Ia tidak dapat dilakukan dengan batu. Nak bilangkan ain najis tu, kalau kesan ataupun kesan-kesannya, lebih baik nak gunakan air Dia tidak boleh digunakan dengan batu. Itu di antaranya. Kemudian masuk 65, syarat istinja dengan batu. Ada syaratnya Syarat istinja dengan batu ialah: pertama, najis yang keluar belum kering. Kencing pun belum sampai kering najis kencing dia, dan tidak berpindah kepada tempat lain. Yang berleket-leket tempat pindah tu mana gitulah Aku berleket-leket tu tak apalah tak syaratnya lah. Najis yang keluar belum kering dan tidak berpindah ke tempat lain. Yang kedua syarat dia, najis itu tidak melebihi sobhah dubur. Apa makna sobhah? Liling tu sobhah lah tu. Najis itu tidak melebihi sobhah dubur, tempat bertangkup 2 papan punggung ketika berdiri. Kita apa tu muka dubur tu tak apalah tak terbuka lah kalau kita berdiri. Itu di antaranya.
najis itu tidak lebih daripada sobah dubur tu. Kalau melebihi, itu dah melekeh-lekeh lah tu ya. Yang ketiga, syarat bersejak dengan batu ini, najis tidak melebihi hasyafah zakar. Hasyafah zakar bila buang air kecil. Boleh faham tak? Boleh ya? Aku tak faham tanya. Najis tidak melebihi hasyafah zakar bila buang air kecil. Orang lelaki ni ya, perempuan tak katakan hasyafah. Orang lelaki jangan katakan hasyafah ya. Bila buang air kecil boleh gunakan air batu. Tak melebihi hasyafah zakar. Kalau leleh ke lain tu tak boleh gunakan batu ya. Kemudian yang keempat, najis selain daripadanya belum mengenainya. Najis yang selain daripadanya, selain daripada najis itulah tidak kena benda-benda yang lain tu. Kalau kena ke lain, tu tak boleh pakai batu. Yang kelima, tempat keluar najis itu tidak disentuh oleh sesuatu yang basah dan suci. Tu boleh. Kalau tak disentuh dan sesuatu yang basah dan benda yang dan suci, boleh gunakan batu. Itu syarat dia ya. Kalau dah basah, tak boleh gunakan batu lagi. Keterangan huraian ya. Jika tidak memenuhi syarat di atas, hendaklah menggunakan air. Hendaklah maknanya wajib menggunakan air ya. Itu maksud hendaklah. Jika istilah undang-undang, kalau hendaklah, itu wajib tu. Kalau bolehlah, itu harus. Itu segi istilah undang-undang ya. Kalau sebutnya bolehlah gunakan air dan batu, itu harus. Kalau hendaklah, itu wajib gunakan air ya. Itu di antara dia. Kemudian adab qadaul hajat. Ada adab dia ya. Halus. Ajar agama ni halus kan. Ada syarat, ada rukun, ada adab tertib lah ya. Halus, kerja agama ni halus ya. Itu sebab adab qadaul hajat. Yang pertama, seseorang yang qada hajat wajib menjauhi daripada menghadap kiblat, yakni Kaabah. Itu syarat dia. Syarat buang air kecil ke air besar ke, wajib. Wajib tu mesti ya, menjauhi daripada menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangkannya, membelakang kiblat. Menghadap tak boleh, membelakang kiblat pun tak boleh ya. Hukumnya wajib. Sama ada di padang atau di dalam binaan. Sekiranya ia tidak berdinding antaranya dengan kiblat atau mempunyai dinding tetapi tidak sampai 2/3 hasta, warna saja. Bangku ni ada tak 2/3 hasta ni? Tinggi dia kan. Bangku ni ke tinggi ni ya. Apa ni je, nampak kepala, nampak bau. Kau apa ya? Seseorang qada hajat wajib menjauhi daripada menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat, sama ada di padang atau dalam binaan. Di padang tak boleh lah kan. Semua nampak power nampak. Ia tidak berdinding antaranya dengan kiblat atau mempunyai dinding tetapi tidak sampai 2/3 hasta. Satu hasta satunya kan, 2/3 ni sikit pun ada dindingnya kan. Itu tak boleh ya. Atau sampai 2/3 hasta, dan seseorang yang menunaikan qada hajat itu berada lebih daripada 3 hasta daripadanya. Awak tu tinggi. Aja dindingnya pendek, rendah pendek je kan. Tak boleh ya. Itu lah. Itu di antaranya. 2. Adab qada hajat. Bagi tempat yang lebih yang telah khas disediakan, yakni tandas khas.
bagi tempat yang telah khas disediakan, yakni tandas khas, tidaklah disyaratkan seperti pasal 66(1) di atas. Tak payah menghadap, tak payah mesti nak membelakang kiblat, tak boleh belakang kiblat tu tak boleh, tak payah ya. Tak kira lah nak belakang kiblat ko, nak menghadap kiblat ko, tapi kalau dalam tandas lah tidaklah disyaratkan seperti di atas. Di sini sama ada berdinding atau tidak berdinding tidaklah haram. Kalau dalam tandas lah ya, tidak makruh dan tidak khilaful aula, tidak bertentangan dengan pendapat yang tadi. Itu antara keterangan huraian yang kedua tadi itu, menghadap dan membelakang kiblat yang dahulu seperti Sakhrah Baitul Maqdis ketika qada hajat adalah makruh. Tentu maknanya membelakangkan dia, seperti Sakhrah Baitul Maqdis adalah makruh. Makruh ini boleh dihilangkan apabila mengikut peraturan dalam masalah menghadap dan membelakang kiblat. Hukum makruh itu boleh dihilangkan apabila mengikut peraturan dalam masalah menghadap dan belakang kiblat. Tengoklah jarak tinggi dinding tu semua ya. Itu di antaranya lah. Yang ketiga, adab qada hajat tadi yang ketiga. Seseorang yang qada hajat sama ada air besar atau air kecil. Kecil ke buang air besar ke ya. Atau untuk berludah. Seseorang yang qada hajat sama ada air besar atau air kecil, atau untuk berludah atau berkahak, sunat menjauhi daripada dilakukan pada air yang tenang, sama ada air itu sedikit atau banyak. Air itu tak mengalir lah, tenang je kan. Sunat dijauhi, jangan berludah ke air yang tenang tu. Nampak tahu je tak mengalir kan. Nampak tak kan? Ya. Menjadi berakhlak sunat menjauhinya daripada dilakukan pada air yang tenang, sama ada air itu sedikit atau banyak. Jangan berludah ke air yang tak mengalir ya. Melakukannya di laut atau kolam yang besar tidaklah makruh. Laut tak apalah, atau kolam besar ya, tak apa-apa, nampak lah ya. Tidaklah makruh kecuali dilakukan pada waktu malam. Tak tentu kan, air waktu malam mana nampak laut, mana nampak kolam besar. Malam tak boleh, kerana menjadi tempat kediaman jin. Tempat kolam ni, tempat kolam menjadi kediaman jin, itu yang dikatakan makruh tu ya. Ini bagi air yang mubah dan menjadi milik orang tersebut. Air yang mubah yang diharuskan ya. Dan kalau air itu ada orang lain pempunyanya, tak boleh berludah di situ, bekas di situ ya. Itu contohnya lah adab qadaul hajat. Yang 4, adab yang keempat, air yang dikhaskan untuk minum atau sebagainya atau milik orang lain, walaupun luas seperti laut, adalah haram jika tidak diketahui redanya. Tak boleh ya, kalau hajat di situ, buang air besar, buang air kecil di kawasan dikhas untuk tempat orang minum. Pergilah katakan ya, orang marin pergi tepi jalan tu tempat orang minum tengah hari kalau panas. Jangan buang air besar, air kecil di situ, ke kawasan pergi tu. Air yang dikhaskan untuk minum atau sebagainya atau milik orang lain, air pergi tu orang lain punya, seperti luas seperti laut misalnya, jika adalah haram, tak boleh ya, jika tidak diketahui redanya tuan punya tu. Tuan punya tu marah aku tidak boleh kita buang air di situ, kau tak tahu redanya, jangan buang air di situ. Itu yang syarat yang keempat. Syarat yang kelima, qada hajat
pada air yang sedikit dan mengalir adalah makruh. Air bola kecil ya, mengalir sikit je air dia, hukumnya makruh. Jika pada air yang banyak tidaklah makruh. Kalau bola tu air banyak, hukumnya tak makruh ya. Tetapi aulanya hendaklah dijauhi. Keutamaannya aula tu keutamaannya hendaklah dijauhi, janganlah ya. Keterangan satu, ikut Imam Nawawi, Imam Nawawi, qada hajat pada air sedikit sama ada ianya mengalir atau tidak adalah haram. Pada Imam Nawawi dia agak apa sikit keras sikit lah ya. Tak ada hukum makruh, dia hukuman haram. Sama ada sedikit atau ada ia mengalir ataupun tidak, hukumnya haram. Kerana dia boleh menajiskan air, kata Imam Nawawi. Yang kedua, pendapat Imam Nawawi ditolak oleh pendapat lain. Nawawi lain macam tu, ulama-ulama lain mengatakan boleh gitu ya. Nawawi mengatakan kalau itu air itu mengalir sedikit, sama ada dia mengalir atau tidak, hukumnya haram. Tapi pendapat selain dari Imam Nawawi ditolak oleh pendapat lain. Pendapat Imam Nawawi ditolak oleh ulama-ulama yang lain ya. Kerana air itu tetap menjadi suci jika dikumpulkan menjadi banyak. Kata imam yang lain tu, kalau air itu walaupun dia mengalir sikit, tapi kau buat dia kumpulan, dia buat yang kolam ujungnya, dia akan kumpul banyak ya. Haram mengikut pendapat Imam An-Nawawi itu hanya jika air tersebut berlumuran dengan najis. Tu dia punya apalah ya. Berbeza lah pendapat Nawawi dan imam ulama fiqh yang lain. Itu dia. Yang ke-67 tadi adab qada hajat ya. Yang 67 ini sunat ketika qada hajat. Ketika buang air kecil atau buang air besar ya, sunat. Apa sunat dia? Ketika qada hajat antaranya sunat itu ya. Pertama, sunat menjauhi daripada membuang air kecil atau besar di bawah pokok kayu yang berbuah. Pokok gundang berbuah, buang air buah pokok gundang tak boleh. Pokok bacang tak boleh ya. Sunat menjauhi. Janganlah buang air ke pokok bacang macam pokok gundang, pokok manggis, pokok gamai. Ya. Sunat menjauhi daripada membuang air kecil atau besar di bawah pokok kayu berbuah. Sama ada ianya waktu berbuah ataupun tidak, tak kira lah. Waktu pokok tu sedang berbuah ke, waktu kau tak berbuah ke, jauhi ya. Sunat menjauhi, jangan buang air di situ. Yang kedua, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau air kecil di tempat laluan manusia dan tempat berteduh waktu panas. Tempat lalu manusia, maknanya jalanlah jago belakang-belakang kebun tu ada lorong, dapat lalu orang lalu dalam ambil koyak api kan. Jamu air ke jalan kecil tu, tak boleh lah ya. Sunat menjauhi, dilaranglah buang air di situ. Membuang air besar atau kecil di tempat laluan manusia dan tempat berteduh di waktu panas, buah pokok, dan tempat berjemur panas di waktu sejuk, kalau musim sejuk lah ya. Begitu juga di tempat orang berbual dalam perkara yang harus, tempat orang bersimbang. Jangan buang air di situ. Berbual dalam perkara yang harus ya. Kau berbual dalam perkara yang haram, boleh. Jangan dia berbual di situ lagi kan. Tapi kalau berbual bersimbang perkara yang halus, jangan apa situ ya. 3. Jika pada tempat perbualan manusia berhubung dengan perkara yang haram,
seperti tempat mengumpat. Itu dia. Kalau berbuat bersimbang perkara yang diharamkan, seperti mengumpat orang. Mengumpat tu hukumnya haram ya. Mengumpat kan. Atau tempat cukai yang zalim ataupun qabdul banks, tempat cukai yang zalim, maknanya tempat perompak penyamun mengambil minta kod cukai ke orang lalu lalang di situ ya. Ada tempat cukai zalim, maknanya itu adalah tidak makruh. Itu kalau situ buang air, tempat orang macam tu, tempat orang penyamun apa tu, kok di buang air tempat dia tu pun tu tak makruh ya. Boleh. Bahkan wajib melakukannya jika perbuatan itu boleh menegah perbuatan maksiat itu. Bukan saja makruh, tidak makruh, tetapi digalakkan ataupun wajib melakukannya. Boleh buang air di tempat dia, tempat dia memungut cukai tadi tu, orang perompak lah penyamun. Kalau tempat custom jangan buat. Tangkap ke custom nanti nyanyi macam kan. Ini apa ni, perompak. Yang keempat, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau kecil pada lubang-lubang binatang dan tanah yang terbelah atau merekah. Sunat jauhi, jangan buang air ke lubang tikui ke ya. Lubang apa lagi? Ataupun tanah yang terbelah atau merekah. Sunat menjauhinya ya, jangan buang air di situ. Itulah 4 sunat ketika qada hajat ataupun ketika buang air besar atau buang air kecil ya. Sunat 4 disebut dalam perkara yang sunat-sunat ini. Kemudian kita masuk nombor 68, makruh ketika qada hajat. Sunat tersebut, adab tersebut. Hari ini petang lepas ini kita masuk kepada makruh ketika qada hajat. Apa dia makruh ini? Pertama, ditegah bercakap-cakap ketika qada hajat kecuali kerana darurat. Berbuat bersimbang sambil buang air sambil bersimbang. Ditegah tak boleh lah ya. Dilarang mana tegah tu. Ditegah bercakap-cakap ketika qada hajat kecuali kerana darurat, seperti memberitahu orang adanya ular yang sedang menuju ke arahnya. Ayat tu tak apa. Kalau dia nampak ular nak pergi nak masuk ke tempat dia buang air itu, boleh kau bangga dia. Ular apa semua. Ya, tapi kalau bersimbang halal apa tak boleh ya. Ditegah. Atau kerana binatang dihormati, bahkan wajib memberitahu jika diyakini menyakitkan ya. Kalau beritahu. Yang kedua, makruh menghadap atau membelakangkan matahari atau bulan. Makruh ya. Ketika buang air besar atau buang air kecil, membelakangkan matahari atau bulan ketika kedua-dua naik atau turun, pagi dan petang lah ni ya. Menghadap membelakangkan tak boleh. Azan tidak ketika kedua-duanya berada di tengah-tengah langit, togak. Kerana tidak berlaku menghadap, matahari itu masuk tengah togak, dia akan menghadap ya. Kalau kita nak malangnya menongak. Atau membelakangkannya kedua-duanya kecuali secara tidak tidur melentang. Itu adab buat makruh ya, kita menghadap atau membelakangkan matahari atau bulan. Melainkan ketika matahari dan bulan itu naik tengah tengah-tengah dan tengah hari lah. Keterangan mengikut Imam An-Nawawi, membelakangkannya tidak makruh. Kata Imam Nawawi ya, yang makruh hanya menghadap ke arah kedua-duanya, bulan dan matahari. Inilah yang mutamat, kata Imam Nawawi ya.
Membelakangkan tidak makruh. Yang makruh menghadap kalah kedua-duanya. Itu di antara. Kemudian kita masuk bab 69, bab mandi wajib dan mandi sunat. Perkara wajib mandi. Mewajibkan mandi salah satu daripada 6 perkara. Yang nak mewajibkan seseorang kalau mandi adalah melalui 6 perkara ini, ya. Yang pertama, pertemuan 2 khatan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata. 2 khatan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar yang hidup atau yang nyata. Boleh faham, ya? Atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Itu wajib. Kalau apa itu konalah, ya. Konalah di antara syarat-syarat diwajib syarat-syarat mandi itu. Bagi begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah, seperti zakar binatang. Wajib mandi, ya. Apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah. Kalau yang tak faham boleh tanya. B, wajib mandi juga ke atas laki-laki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah dipotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Binatang dengan itu wajib mandi juga, ya. Bukan manusia, ya, tapi binatang pun kena mandi juga. Wajib mandi. Kata laki-laki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah dipotong di dalam faraj binatang atau duburnya. Bukan manusia saja, kalau binatang pun wajib mandi. Masukkan hasyafahnya. Ya. 3, seseorang yang telah mati tidak wajib mandi semula dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj. Bagi laki-laki, atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Perempuan, ya. Seseorang yang telah mati tidak wajib mandi semula. Dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi laki dan dimasukkan hasyafahnya ke dalam farajnya bagi perempuan. Itu di antara dia. Kena mandi. D, tidak wajib mandi ke atas kunsa muskil. Kunsa muskil ni faham tak? Tak tentu orang tu dia korban ada alat laki-laki ke ataupun ada alat perempuan ni. Itu kunsa muskil lah tu. Kalau tak tentu ada orang tu ada alat laki-laki nak korban je laki-laki ke nak korban je perempuan tu, itu dikatakan orang itu kunsa muskil. Dengan tidak wajib mandi ke atas kunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan dalam duburnya. Hasyafah tak tentu, bukan? Tapi kalau melalui dubur dia buat macam tu, dia kena wajib mandi. Itu di antara dia lah. Itu yang pertama, pertemuan 2 khatan, ya. Yang kedua, keluar mani, iaitu wajib mandi yang pertama pertemuan 2 khatan tadilah, dan wajib mandi yang kedua keluar mani, iaitu keluar mani daripada seseorang di kali pertama tanpa berjima. Dia mimpi ke apa ke dia baru kali pertama kali keluar, walaupun sedikit,
Nah, tak kira banyak ke tidak ke sedikit pun wajib mandi. Seperti setitik atau berwarna darah, sama ada keluar ketika tidur atau tidak. Dengan syarat, dengan syahwat atau tidak, keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak wajib amun apa ni? Tidak tu titik di situ ya. Keterangan, tidak wajib mengulangi mandi jika itu bab yang lain. Keluar mandi seseorang kali pertama, maknanya dia bau sampai umur lah ya. Tanda dia sampai umur, ada keluar air mandi misalnya. Itu dia dah cukup umur ya. Walaupun setitik yang keluar tu, dia wajib mandi. Itu di antaranya lah. Keterangan, tidak wajib mengulangi mandi jika keluar daripadanya air mani orang lain, seperti keluar daripada farad perempuan air mani jimaknya selepas mandi janabah. Dia bersama dengan suami, kemudian dia keluar balik dia apa ni, mandi janabah, mandi air besar ya. Jika tidak ada baginya syahwat seperti perempuan yang kecil atau yang tidur, itu tidaklah wajib mengulangi mandi itu ya. Yang keluar kemudian tu masa dia mandi tu pun dia keluar, tak wajib mengulanginya. Mandi itu dah boleh pakai lah. B, keluar air maninya yang kedua seperti memasuk air maninya ke dalam zakarnya selepas mandi, kemudian keluar air mani tersebut daripadanya. Tu yang tu tak wajib mengulangi mandi yang pertama tadi tu. 3. Wajib mandi yang ketiga ya. Wajib mandi yang ketiga kerana dia meninggal mati. Tu wajib mandi. Orang yang mati syahid tidak wajib mandi, tidak wajib dimandikan. Orang mati syahid ya, macam Palestin hari ini. Dia meninggal dibunuh oleh Israel di Gaza. Dia tak wajib dimandikan. Bahkan haram kalau dimandikan dia. Dia boleh dibumikan macam tu dia ya. Tak payah mandi, tak payah apa. Orang yang mati syahid tidak wajib dimandi, bahkan haram kalau dimandikan. Yang kedua, yang keempat, sebab wajib mandi tadi tu haid, perempuan tadi ya, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Haid perempuan yang dah sampai umur 9 tahun, jadi negeri Arab dan negeri yang berawan sejuk, badannya besar-besar ya. 9 tahun tu dah besar lah. Dia kan 9 tahun tu dah kadang-kadang dah dah sampai akhir balik dia ya. Yang kelima, nifas, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya yang kelima dia. Yang kelima nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak ataupun selepas beranak ya. Darah yang keluar selepas bersalin lah. Masa beranak ataupun lepas beranak. Darah yang itu dia katakan darah nifas. Kemudian wajib mandi yang ke-6, wiladah, iaitu melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asal, yang utama ya, kelahiran dalam keadaan kering wajib juga mandi. Itu pendapat yang asal ya. Sedangkan pendapat muqabilul asal tidak wajib mandi. Kalau yang itu dia kata tak wajib lah. Sebab muqabilul asal ni bertentangan dengan yang asal tadi ya. Keterangan perkara 1, 2 dan 3 adalah bagi laki-laki dan perempuan, dan perkara 4, 5 dan 6 khas bagi perempuan saja. Yang 1, 2, 3 apa dia? 1, pertemuan 2 khatan dengan syarat gaib asyafah zakar. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati.
Nah tu. Yang keempat, 5 dan 6 itu untuk perempuan. Sehingga sampai situ lah dulu. Besok kita sambung lagi insya-Allah. Hari ni berapa bulan? 9 ya. Bulan 1. Okey.